Mulai malam ini, COVID itu benar. CIB kembali menemui anda eksklusif di Berita Perdana, iaitu setiap hari Sabtu. Paparan malam ini akan merungkai aspek kesan langsung COVID-19 kepada kesihatan mental. Ya, kupasan realiti dan bagaimana mendepaninya, kita bersama Andy Reza Rohadian. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej kita hari-hari sepanjang tempoh kita digunakan membantu pesakit COVID-19. Masalah kesihatan mental di Malaysia sebenarnya sudah di tahap membimbangkan sebelum pandemik COVID-19 melanda. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada 2015 mendapati satu daripada 3 individu berusia 16 tahun ke atas menghidap beberapa jenis masalah kesihatan mental. Pakar kesihatan menjangkakan penyakit mental akan menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi di Malaysia menjelang tahun 2020. Jangkaan tersebut seolah-olah menjadi realiti apabila data NHMS pada 2019 menunjukkan hampir 1.5 juta penduduk dewasa di negara ini mengalami gejala tekanan atau depresi. Penularan COVID-19 mengakibatkan masalah kesihatan mental kian beruncing dan sukar dikawal. Situasinya tidak ubah seperti peribahasa, bagai getah dibawa ke semak. Tidak dinafikan, sekatan pergerakan memang perlu dilaksana. Masyarakat tidak boleh ke sana sini untuk mengelak virus menular. Bagaimanapun, perubahan mendadak dalam rutin hidup ketika pandemik telah menjejaskan kesihatan mental sebilangan masyarakat. Individu terkesan bakal berdepan suatu keadaan yang dipanggil maladaptasi, iaitu sebuah proses adaptasi yang dipaksakan. Ia menyebabkan perubahan ketara dalam personaliti dan pelakuan seharian individu berkenaan. Yang kedua adalah isu-isu yang berkaitan dengan masalah tidur, isu-isu yang berkaitan dengan masalah selera makan, isu-isu yang berkaitan dengan masalah berat badan menurun secara mendadak ataupun meningkat secara mendadak. Mereka-mereka yang kelihatan gelisah, mereka-mereka yang mengelak daripada berjumpa orang ramai ataupun mengambil keputusan untuk menyendiri ataupun berkurung dalam bilik, mereka-mereka yang gagal untuk mengawal kemarahan maupun mereka yang terlalu sensitif. Sejak 25 Mac 2020, iaitu seminggu selepas pelaksanaan PKP pertama hingga 21 Mei tahun ini, lebih 145,000 panggilan bantuan psikososial diterima KKM, 85.5% membabitkan isu kesihatan mental. Ramai sudah tidak boleh tutup mata dengan tekanan akibat terlalu lama duduk di rumah. Jangan terkejut, hal yang dianggap kecil seperti menanggung rindu sebenarnya sudah mampu menjejaskan kesihatan mental seseorang. Apatah lagi ketika berdepan cabaran lebih besar seperti kehilangan orang tersayang dan punca pendapatan ketika pandemik. Sebelum ni saya bekerja sebagai seorang pramugara. Tapi disebabkan COVID ni saya telah diberhentikan. Masa tu memang stres. Yalah, isteri saya tengah sadap mengandung, anak pula nak lahir, anak yang pertama. Dan komitmen saya masa tu memang banyak. Jadi saya dah fikir dah, alamak, kerja dah tak ada. Manalah aku yang dapat duit ni, hari-hari saya stres. Saya terduduk, saya tak boleh nak fikir macam-macam. Dalam masa yang sama, tugas atau keperluan sebagai seorang ibu kita kena monitor. Pembelajaran anak-anak dengan PDPR lagi, saya ada anak yang kecil yang mana boleh untuk perhatian saya sebagai seorang ibu. Dalam masa yang sama workload daripada pejabat pun saya perlu siapkan. Kadang saya rasa saya pun dah burn out sebab stres, badan cepat terkena emosi, mudah terganggu, mudah nak jadi marah. Tekanan melampau dan berpanjangan boleh menjejaskan kesihatan mental. Sekiranya gagal dikenal pasti lebih awal dan segera menerima rawatan, seseorang berisiko melakukan tindakan di luar jangkaan. Paling berbahaya adalah membunuh diri sendiri.
Hakikatnya, isu kesihatan mental yang makin serius bukan hanya berlaku di Malaysia, malah seluruh dunia. Pakar kesihatan dari Hospital Besar Massachusetts di Amerika menyifatkan masalah tersebut sebagai the silent pandemic. WHO turut mengeluarkan amaran bahawa kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental akan berlarutan untuk jangka masa panjang. Jelas, ramai individu berdepan masalah sama. Persoalannya, kenapa ada yang mampu mendepaninya dan sebahagiannya tidak? Sebenarnya kita tak bolehlah nak point ataupun nak tuding kepada satu sebab sahaja. Ada orang mungkin kata isunya mungkin personality lemah. Ada orang kata mungkin didikan yang tidak kena. Ada orang kata mungkin iman mereka ataupun kerohanian mereka tak kukuh dan sebagainya. Ada orang mungkin cuma satu faktor, ada orang mungkin 10 faktor. Jadi setiap masalah-masalah individu tersebut sebenarnya adalah unik kepada individu tersebut. Stigma dan diskriminasi perlu dihentikan. Tiada apa yang harus dimalukan dengan masalah kesihatan mental. Ia boleh dirawat. Justru, pengetahuan mengenai masalah kesihatan mental adalah penting bagi memastikan individu yang mengalaminya segera berjumpa pakar kesihatan. Jika dibiarkan berlarutan, tahap kesihatan mental akan makin terjejas. Namun perlu diingat, bukan semua individu terbuka untuk bercakap tentang masalah yang dihadapi. Ketika inilah ahli keluarga dan kenalan terdekat memainkan peranan. Mereka harus peka dengan perubahan tingkah laku orang sekeliling, seterusnya memberi bantuan sokongan. Mereka juga perlu memainkan peranan untuk menimbulkan kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat cakna berkaitan dengan isu kesihatan mental ini dan tidak biarkan ia terus melarat maupun membara. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh COVID-19 berbantu pesakit COVID-19